Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi untuk kelas hari ini kita akan masuk topik yang baru dan masih lagi dalam jenjang aritmetik, tapi kita masuk topik yang baru pula, iaitu melibatkan hasil tambah jenjang aritmetik. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, pastikan kamu semua dah keluarkan buku teks dan buku tulis masing-masing. Pastikan kamu dah bersedia untuk kelas kita pada hari ini. Jadi, marilah kita teruskan dengan kelas kita pada hari ini. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk topik yang ketiga dan juga yang empat, iaitu menerbitkan rumus hasil tambah dan juga menyelesaikan masalah yang melibatkan jenjang aritmetik. Okey, jadi mari kita mulakan. Di akhir pembelajaran ini, murid berupaya untuk menerbitkan rumus hasil tambah N sebutan pertama bagi jenjang aritmetik dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan jenjang aritmetik dengan betul. Jadi kita ada 2 HP yang kita nak capai untuk hari ini. Okey, jadi kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan belajar macam mana untuk menerbitkan rumus hasil tambah N sebutan yang pertama. Maksud kat sini hasil tambah sebutan N ni adalah, contohnya lah kita punya bilangan tu N tu adalah 3. Jadi menerbitkan rumus hasil tambah 3 sebutan yang pertama. Contohlah dia nak cari 3 sebutan yang pertama. Contoh saya bagi kat sini 3, 4, 5 dan seterusnya kan. Jadi dia nak cari 3 dia nak hasil tambah 3 sebutan yang pertama. Jadi kamu boleh kira 3 tambah 4 tambah 5 dapat 12 kan. Yang ni kalau dia nak minta hasil tambah 3 sebutan yang pertama. Hasil tambah 70 sebutan yang pertama. Takkan kamu nak tambah sampai 70 kan? Jadi untuk memudahkan kamu untuk kira, jadi terbitlah rumus ni. Rumus Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N tolak 1B. Jadi terbitlah rumus ni. Okey, jadi macam kita tengok dekat sini, kamu dah jumpa formula seakan-akan yang ni, iaitu formula sebutan, iaitu T N sama dengan A tambah N tolak 1D. Dia seakan sama tapi berbeza. Okay, apa yang berbeza? Macam kita tahu Sn ni adalah hasil tambah sebutan. Contohnya ni dekat sini T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 dan seterusnya. Jadi D ni sama je, D adalah beza sepunya, A ni adalah sebutan pertama, N adalah bilangan sebutan, Sn ialah, S ni merupakan sum. Inggeris dia sum. Sum menunjukkan bahawa tambah. Jadi kita nak cari formula bagi hasil tambah. Okey, jadi macam mana boleh terbitnya rumus macam ni? Jadi kita tengok sini, kita andaikan L ni adalah Tn. Kita kan ada satu jujukan nombor T1, T2, T3 dan seterusnya sampailah Tn. Tn ni adalah kita punya sebutan terakhir, last. Okey, sebutan yang terakhir kita wakilkan dengan huruf L. Okey, sebutan yang terakhir. Jadi kita sebutan terakhir kan Tn. Formula bagi Tn adalah A tambah N tolak 1D. Okey, jadi kita masukkan dalam formula ni, Sn sama dengan N per 2, 2A. Kita tulis asing-asing. A tambah N tolak 1D. Okey, jadi yang ni A tambah N tolak 1D ni adalah Tn. Jadi N per 2 A tambah Tn. Okey, jadi
Tn ni adalah sebutan terakhir L. A tambah L. Okey, jadi kamu tahulah bahawa untuk cari sebutan bagi N, Tn, kamu boleh cari melalui Sn tolak Sn tolak 1. Kan? Jadi kamu boleh guna juga formula ni untuk kamu cari Tn. Okey. Jadi kalau nak tahu dia tu sebutan yang keberapa. Okey, contohlah dia kat sini ada saya bagikan nombor 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Okey, jadi contohlah kat sini hasil tambah. Okey, kita nak tahu Tn, kita nak tahu sebutan yang kedua. Jadi mestilah sebutan yang pertama, sebutan yang ketiga lah. Dua macam sikit sangat. Sebutan yang ketiga tolak dengan sebutan hasil tambah 3 nombor yang pertama tolak dengan hasil tambah 2 nombor yang pertama. N tolak 1 kan, 3 tolak 1 dapat 2. Jadi hasil tambah 3 nombor yang pertama, 3 tambah 4 tambah 5, kamu akan dapat. Yang ni secara, yang ni boleh tunjuk lagi lah. Sebabnya nombor kecil 3 je kan. 5 tambah 4 tambah 3 dapat 12. Tolak dengan hasil tambah 2 nombor yang pertama, 7. 12 tolak 7 kamu dapat 5. Jadi kamu dapatlah nilai sebutan ni. Sebutan yang ketiga adalah 5. T1, T2, T3, 5. Okey, betul. Jadi itulah cara nak buktikan melalui rumus. Yang ni cuma nak tunjuk kat kamu macam mana cara nak kira. Okey, formula yang ni dalam petak ni adalah formula yang kamu wajib hafal. Tapi yang ni dan juga yang ni adalah formula yang sunat untuk kamu hafal. Jadi kamu tak ingat pun tak apa untuk yang ni. Tapi yang ni wajib hafal. Okey, jadi kita terus masukkan pada contoh. Okey, untuk contoh ni kita ada 2 contoh, iaitu untuk cari hasil tambah 26 sebutan pertama. Yang kedua, B adalah untuk cari hasil tambah N sebutan pertama. Dia tak bagi nak berapa sebutan. Okey, jadi kamu boleh kira. Saya kira A dahulu. Okey, dia dah bagi jujukan janjang. Okey, jadi T1, T2, T3 dan seterusnya. Dia nak cari hasil tambah yang ke-26. Okey, jadi ingat formula tadi macam mana? Formula dia adalah, saya tulis kat sini, Sn sama dengan N per 2 2A tambah N tolak 1D. Okey, jadi kat sini dia nak cari S yang dia nak cari hasil tambah 26 yang pertama. Okey, jadi sama dengan kita punya N. Okey, yang pertama sekali kita kena terbitkan dulu apa A, N dan D. A kita adalah 3, D kita adalah 7 tolak 3 dapat 4. Okey, untuk situasi ni N adalah 26. Jadi kita tulis 26 per 2 untuk kurungan 2, A kita 3 tambah N kita 26 tolak 1, kita punya D adalah 4. Tutup kurungan. Jadi kamu kira lah 26 bahagi 2 dapat 13. Okey, 2 darab 3, 6. Tambah 26 tolak 1, 26 tolak 1, 25. Darab dengan 4. Okey, kamu kira lah 13. Kamu boleh terus kira, tapi saya nak tunjuk satu persatu. Kamu boleh je terus kira, tekan kalkulator, dapat jawapan last. Okey, 25 darab 4, 100. Okey, jadi 13 darab dengan 106. Kamu akan dapat 1378. Banyak kan nombor dia? Bayangkanlah kalau kamu nak kira, kamu kira secara manual tanpa menggunakan rumus,
kamu tambahlah sebanyak 26 kali. Kan 3 tambah 7 tambah 11 tambahlah yang seterusnya tu sampai 26. Kalau kamu rajin kira, kamu kira lah, kamu akan dapat 1378 ni. Kan? Sebab tu saya kata dia perlukan rumus. Kalau tanpa rumus, kamu akan dapat jawapan, tapi panjang cara kerja dia. Kalau dia minta kamu cari setakat 10 je, hasil tambah 10 sebutan pertama, kamu masih lagi boleh cari, kamu boleh kira lagi kan, dengan tambah nombor tersebut. Tapi macam mana kalau dia nak kira cari sampai 80, 100, jenuh kamu nak kira tau. Okay, jadi saya masuk yang B pula. Okay, untuk B ni dia nak dia cari hasil tambah N sebutan yang pertama. Dia tak bagi apa-apa nilai pun. Okay, jadi kita masukkan S, N sama dengan N per 2, A kita 3 tambah dengan N tolak 1, D kita 4. Okay, jadi kita kira N per 2, 6 tambah 4N. Okay, darab ni tolak 4. Jadi N per 2, 6 tolak 4, 2 tambah 4N. Okay, kamu kira. Boleh selesaikan. Okay, jadi N darab dengan 1 tambah 2N. Kamu akan dapat N tambah 2N kuasa 2. Jadi ni adalah jawapan dia. Sebab dia tak bagi pun nilai N tu berapa. Tapi contohlah kalau dia nak cari S ke 26 kan, kamu cuba masukkan dalam yang ni, kamu akan dapat sama tak dengan ni. Okay, saya cuba masukkan. N kita adalah 26. Okay, 26 tambah dengan 2, 26 kuasa 2 kan. Jadi kamu kira lah kalkulator kamu, 26 kuasa 2 darab 2 tambah 26. Kamu masih akan dapat sama. 1, 3, 7, 8. Okay, jadi betul lah yang kamu kira untuk B ni. Okay, jadi kita teruskan untuk contoh yang kedua. Untuk contoh kedua ni, soalan minta kamu cari hasil tambah 6 sebutan yang pertama. Dia nak cari S 6 bagi suatu janjang aritmetik. Okey, silap. Dia kata hasil tambah 6 sebutan yang pertama bagi janjang aritmetik ialah 120. Jadi S6 sama dengan 120. Hasil tambah 10 yang pertama ialah 800. Jadi S10 adalah 800. Okey, cari sebutan pertama dan juga beza sepunya. Okey, dia suruh cari. Sebabnya dia dah bagi kamu hasil tambah dia untuk sebutan ke-6 dan juga ke-10. Tapi kan ni dia nak cari, kamu cari A dan juga D. Jadi kita tulis dahulu formula kita, iaitu Sn sama dengan N per 2 2A tambah N tolak 1 D. Kan? Kamu kira, jadi kamu carilah. Okay, kamu cari. Macam mana kamu cari? Kamu buat dulu satu persatu. Okay, kamu buat untuk formula yang S6 dahulu. S6 sama dengan N. N kita apa? 6 kan? Sebab S6 6 per 2 A tak tahu, tambah 6 tolak 1 D sama dengan 120. Okey, jadi yang ni kamu boleh padam. 6 bahagi 2 3. 2A tambah 5D. Okey, 120. Jadi 3 ni kamu alih dia bawa pergi sini. Sebab sini darab, bawa pergi sini dia akan jadi bahagi. Okey, 2A tambah 5D sama dengan 120 bahagi 3. Kamu akan dapat 40. Jadi, okey, untuk soalan yang ni, sebab kita cari nilai A, kita nak cari A dan D kan, kamu kena guna persamaan serentak.
persamaan serentak. Okey, kamu kira dah settle yang S6, kamu buat yang untuk S10 pula. S10 sama dengan 10 bahagi 2, 2A tambah 10 tolak 1D. Okey, sama dengan 800. Okey, yang ni tak payah tulis dah. Jadi 5, 2A tambah 9D sama dengan 800. Okey, 2A tambah 9D sama dengan 5 ni, bawa pergi sini. 800 bagi 5 akan dapat 160. Okey, jadi ini adalah yang ni adalah yang kedua. Okey, jadi kamu kena selesaikan dengan menggunakan persamaan serentak. Macam mana kamu nak selesaikan? Okey, kamu boleh tolak kan? Kamu boleh tolak sama ada satu. Kat sini kita tengok yang ni 2A. Yang ni 2A. Jadi kamu boleh tolak. Okey, saya tolak. Jadi saya akan buat 2, persamaan 2 tolak dengan persamaan 1. Okey, apa kita punya 2 tadi? 2A tambah 9D sama dengan 160. Okey, yang ni persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang satu, 2A tambah 5D sama dengan 40. Kamu boleh je nak buat 1 tolak 2 pun. Persamaan 1 tolak persamaan 2. Boleh je mana-mana. Tapi saya nak mudah selesaikan, saya buat yang 2 tolak 1. Sebabnya yang ni kan nombor besar daripada yang ni. Jadi kalau tolak tak akan dapat negatif. Tu je sebenarnya. Jadi kita akan tolak. Tolak. Okey, 2A tolak 2A akan dapat kosong. 9 tolak 5, 4D. Sama dengan 160 tolak 40. 120. Jadi D kamu akan dapat 30. Okey, kamu dah dapat dah nilai D. Sekarang ni kamu boleh cari untuk A pula. Jadi kamu masukkan D sama dengan 30 dalam persamaan 1. Kamu boleh pilih mana-mana nak masukkan dalam persamaan 1 ataupun persamaan 2. Saya pilih untuk masuk dalam persamaan 1. Jadi persamaan 1 saya adalah 2A tambah 5 D kita adalah 30 sama dengan 40. Jadi dia 2A tambah 5 darab 30 kamu akan dapat 150 sama dengan 40. Jadi sebabkan kamu cari A, kamu kena alihkan 150 ni. 2A sama dengan 40 tolak 150. 2A kamu akan dapat negatif 110. Jadi A kamu akan dapat negatif 55. Jadi kamu dapatlah nilai A dan juga nilai D. Jadi kita teruskan untuk masuk kita punya topik yang berikutnya, itu menyelesaikan masalah melibatkan janjang aritmetik. Satu contoh iaitu syarikat Alfa mula menjual kereta. Alfa menjual K kereta pada bulan pertama dan jualannya meningkat sebanyak M kereta setiap bulan berikutnya. Dia menjual 240 kereta pada bulan ke-8. Jumlah jualan bagi 10 bulan pertama adalah 1900 kereta. Cari nilai K dan juga M. Okay, saya dah tulis dah jawapan. K dapat apa, M dapat apa. Jadi, jomlah kita tengok. Kita semak cara kerja saya ni sama tak dengan jawapan yang saya dapat ni. Okay, jadi untuk selesaikan ni, kamu senaraikan dahulu apa soalan bagi tahu. Okey, jadi kat sini dia kata Alfa ni jual kereta. Lepas tu dia kata kereta jual K kereta pada bulan pertama. Okey, pada T1 dia adalah K ataupun dia punya A adalah K. Lepas tu dia kata jualannya meningkat sebanyak M kereta. Jadi daripada T1 nak pergi T2, nak pergi T3,
Maksudnya daripada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dia punya nilai kereta yang dia jual tu meningkat sebanyak M. Jadi apa M ni merujuk kepada beza sepunya. Kita punya D adalah M. Lepas tu dia beritahu lagi, dia menjual 240 kereta pada bulan ke-8. Jadi dia punya T8 adalah 240. Yang ni adalah dia punya bilangan. Dia adalah dia kata kat sini bulan ke-8. Jadi dia punya T8, bukan hasil tambah tau. Yang ni baru betul. Jumlah jualan. Jumlah ni menunjukkan hasil tambah. Okey, jadi hasil tambah jualan bagi 10 bulan pertama adalah 1900 kereta. Jadi dia punya S10 adalah 1900. Jadi kita dah senaraikan semua dah yang kita tahu. Jadi kita boleh tengok kat sini ada dua rumus yang dia guna, iaitu rumus sebutan dan juga rumus hasil tambah janja aritmetik. Jadi kita tulis dulu. Apa formula bagi sebutan? T N sama dengan A tambah N tolak 1D. Okey, jadi kat sini T N ni adalah T8 sama dengan A kita adalah K tambah dengan N kita tadi adalah 8 tolak 1. Kita punya D adalah M sama dengan kita punya T8 adalah 240. Jadi kita selesaikan. Yang ni tak tulis. K tambah 7M sama dengan 240. Kita dah selesai untuk rumus yang pertama. Jadi sama juga, kita buat persamaan serentak. Yang ni adalah yang pertama. Lepas tu kita ada lagi satu formula, iaitu S N. N per 2. Okey, N per 2 dalam kurungan 2A tambah N tolak 1D sama dengan. Okey, jadi kita punya S tu adalah S yang ke-10. Yang ni pun 10 per 2. 2A kita adalah K. Tambah dengan N kita adalah 10 tolak 1. 9. Kita punya D adalah M. Sama dengan dia punya hasil tambah 10 sebutan pertama adalah 1900. Kan? Jadi kamu selesaikan lagi. Kamu akan dapat 5 2K tambah 9M sama dengan 1900. 2K tambah 9M sama dengan 1900 bahagi 5, kamu akan dapat 380. Okey, jadi ini adalah persamaan yang kedua. Okey, kamu dah settle dah ada dua persamaan. Jadi kita kena buat persamaan serentak. Okey, kita buat persamaan serentak. Okey, saya salin balik. Kita punya persamaan yang pertama adalah K tambah 7M sama dengan 240. Kita punya persamaan yang kedua adalah 2K tambah 9M sama dengan 380. Okey, jadi untuk selesaikan persamaan serentak ni, kita kena hapuskan satu nombor, satu pemboleh ubah. Jadi kat sini, macam mana kita nak hapuskan? Kita boleh hapuskan K. Kan? Untuk hapuskan K ni, yang ni kan 2K. Jadi kat sini, persamaan satu ni, kamu kena darab dengan 2. Semua bagian kat persamaan satu ni, kamu darab 2. Jadi akan dapat 2K tambah 14M sama dengan 240 darab 2, kamu akan dapat 480. Okey, jadi kamu wakilkan ni sebagai persamaan yang ketiga. Okey, persamaan 2 kamu tak berubah. 2K tambah 9M sama dengan 380. Ini persamaan yang kedua.
Jadi, kamu tolak lah. Sebab ni kan kita nak hapuskan. Jadi 2K tolak 2K, kamu akan dapat kosong kan. 14 tolak 9, kamu akan dapat 5. M sama dengan 480 tolak 380, dapat 100. Jadi, kamu punya M adalah 20. Jadi, tengok pula, kita kira, kita masukkan, kita nak cari nilai bagi K pula. Masukkan M sama dengan 20 dalam, kamu boleh pilih 1 atau 2. Saya masukkan 2. Tadi saya dah masuk dalam 1 kan. Kita buat masuk yang dalam 2 pula. Okey, jadi yang kedua, 2K tambah 9 M kita masuk 20 sama dengan 380. Jadi 2K tambah dengan 180 sama dengan 380. Okey, jadi 2K sama dengan 380 tolak 180. 2K sama dengan 200. K sama dengan 100. Okey, jadi dapat samalah dengan jawapan yang saya dah berikan ni. K kita dapat 100, M kita dapat 20. Okey, jadi habislah apa yang saya nak terangkan pada kamu hari ini. Jadi kita rumuskan apa yang kita dah belajar untuk topik 5.1 ni, iaitu janja aritmetik. Untuk janja aritmetik ni, kamu jumpa 3 rumus, iaitu untuk beza sepunya, sebutan ke N dan juga hasil tambah. Okey, janja aritmetik ni adalah satu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan satu pemalar kepada sebutan sebelumnya. Ingat ya, menambahkan. Sebabnya nanti kita akan belajar pasal janja geometri pula. Untuk janja geometri tu, dia melibatkan pendaraban. Okey, jadi ini adalah jujukan nombor untuk janja aritmetik. Kita boleh tengok kat sini, 5 daripada 10 jadi tambah 5. Yang ni pun 5. Jadi bila dia punya beza ni adalah sepunya, jadi dia adalah janja aritmetik. Untuk cari beza sepunya ni, kamu kena tolak Tn tolak Tn tolak 1. Maksudnya kalau T3 tolak T2, T2 tolak T1. Okey, jadi untuk sebutan ke N, rumus untuk sebutan ke N adalah Tn sama dengan 2A tambah N tolak 1D. Jadi untuk rumus sebutan ni, dia akan ada soalan yang mana sebutan tu dah diberi, ataupun lagi satu adalah nilai yang diberi. Okey, soalan boleh pelbagai. Ingat, kamu sekarang ni soalan kebanyakannya kebat. Jadi kamu kena faham betul-betul dulu soalan tu minta apa. Okey, macam tu. Jadi last sekali yang kamu dah belajar hari ini adalah hasil tambah N sebutan pertama. Jadi untuk yang ni, hasil tambah 3 sebutan yang pertama. Jadi kamu boleh tambahlah 5 tambah 10 tambah 15. Okey, yang menjadikan rumitnya adalah apabila hasil tambah tu ini minta sebutan yang banyak, iaitu hasil tambah 30 sebutan yang pertama. Itu yang menjadikan rumit. Sebab itulah dia terbitkan formula ni, dia terbitkan rumus ni untuk memudahkan kerja kamu untuk kira. Jadi kamu tak payah nak kira sampai 30 kali. Macam tu. Jadi yang kamu wajib hafal adalah 2 formula ni. Yang ni beza ni kamu tak hafal pun kamu dah tahu kan macam mana cari beza. Yang akhir tolak yang awal. Jadi kamu tak ingat Tn ni apa, tak apa. Kamu boleh ingat je T3 tolak T2 macam tu. Okay, jadi sunat je untuk kamu hafal. 2 ni wajib kamu hafal. Okay, jadi saya tutup penerangan saya pada hari ini. Kita akan sambung kelas kita dalam grup Telegram, iaitu saya akan bagi satu soalan latihan pengukuhan untuk 5.1 ni. Okey, jadi dekat latihan pengukuhan tu, dekat sini ada juga link untuk latihan pengukuhan, tapi nanti saya akan juga bagi PDF latihan pengukuhan kepada kamu melalui grup Telegram. Okey, sebelum saya terlupa, ini adalah kerja rumah kamu, iaitu kamu kena buat latih diri 5.3 dan juga latih diri 5.4.
Okey, jadi kita sambung kelas kita dalam grup Telegram. Jumpa lagi minggu depan semua. Bye-bye. Terima kasih.